Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah Iman Mutiara. Tahu tak tajuk dia? Ke tak tahu tajuk pun datang je lah Ustazah. Ikutlah tajuk apa pun ya. Percaya dah kan dengan penceramah kan ya. Ikutlah tajuk apa. Tapi kita telah diberikan tajuk ya oleh pihak Masjid Al-Ghufran. Tajuk kita adalah Iman Mutiara. Bermakna muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, kita sedang berbicara tentang satu nilai yang paling besar yang ada pada diri manusia. Ya, kita sedang berbicara tentang satu nilai yang paling besar yang ada pada diri manusia. Maksud dia tuan-puan, tak ada iman, tak ada nilai. Tapi Ustazah dia banyak harta Ustazah, 14 bilion contohnya. Tak ada iman, tak ada nilai. Tapi dia pangkat dia tinggi Ustazah, jawatan dia hebat. Ya, tak ada iman, tak ada nilai. Dia miskin Ustazah, ya. Contoh macam Ahlus Suffah di zaman Nabi SAW, bukan ada apa pun tuan-puan. Jauh sekali nak ada rumah, nak ada tanah, nak ada saham, tak ada apa pun. Mereka orang yang datang ke Madinah kerana cintakan Allah dan Rasul, kerana nak beriman kepada Allah dan Rasul. Duduklah kat mana-mana keliling Masjid Nabawi ketika itu, tak ada apa benda pun dari segi dunia, dari segi material. Antaranya siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi nama Abu Hurairah terlalu harum tuan-puan sekalian, terlalu harum. Tuan-puan agak-agaklah nama kita ni berapa tahun kekal lepas pada kita mati. Agak-agak lepas pada 1000 tahun ada lagi tak? Aduh, mujur lah. Mudah-mudahan lah tuan-puan ya. Mudah-mudahan. Iya. Lepas tahun macam tu pun makin lama makin pudar dah tuan-puan. Ingatan, nama. Tak ada dah orang julang tuan-puan. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Cuba tengok nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Macam seolah-olah hidup lagi tuan-puan. Orang duk sebut nama Abu Hurairah macam Abu Hurairah hidup lagi. Padahal dah lebih daripada 1400 lebih tahun dulu. Allah jaga nama tu. Allah pelihara, Allah tatang. Harum, mewangi dunia akhirat. Langit dan bumi. Dia orang kaya ke? Dia banyak harta ke? Tak. Tapi siapa dia? Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-puan sekalian, hari ni cabaran yang kita hadapi ni sebenarnya, walaupun kita kata cabaran itulah, cabaran inilah ya, cabaran pada institusi keluarga lah, cabaran pada anak-anak. Tapi sebenarnya tuan-puan, zaman hari ni apa yang berlaku adalah cabaran kepada nilai keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Baik, kita tengok dulu tuan-puan sebagai ulang kaji kita apa yang dimaksudkan dengan iman itu sendiri. Iman itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Keadaan kepercayaan dalam meresap dalam hati ni tuan-puan sampai membentuk satu keyakinan yang mantap sehingga tidak ada lagi keraguan. Tak ada lagi keraguan, dan ia memberi pengaruh kepada pandangan hidup, memberi pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Maknanya iman bukan semata-mata ucapan di lidah, tidak juga sekadar perbuatan, dan juga bukan pula sekadar pengetahuan. Sebaliknya iman adalah sebuah keyakinan yang meresap ke dalam hati, yang memberi pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Itu iman. Saya ambil contoh lagu ni lah tuan-puan sekalian ya. Contoh, ni cerita lama-lama dululah. Ada seorang pelajar Indonesia, ya, dia cerita tuan-puan sekalian dalam satu bicara dia lah, dia bagi tahu dekat Mesir tu, dia kata ada banyak masjid-masjid.
Bila bulan Ramadan, macam biasalah, macam kat Malaysia juga kan ya, masjid-masjid tu akan buat apa tuan-puan? Solat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi di sana ada satu masjid yang diketahui umum ketika itu masjid dipanggil masjid yang akan dipenuhi oleh para huffaz. Huffaz ni makna orang hafal Quran. Tapi bukan saja orang hafal Quran yang pergi. Ada juga orang yang tak hafal 30 juzuk Quran datang juga. Cuma datang tu kena semangat lain sikit lah. Jadi katanya pelajar Indonesia tu, satu malam tu dia diajak oleh kawan dia, dia pun nak pergilah kat masjid yang terkenal sebagai Masjid Huffaz tu pada malam bulan Ramadan. Jadi dia kata, Masya Allah, Tabarakallah, solat isyak tu dah start dah. Panjang ni bacaan dia. Ya, panjang bacaan. Ustazah tak tahulah, tak ingatlah berapa makna nilai panjang dia tu. Tapi dia akan habis berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Bukan satu juzuk ya, berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Pelajar Indonesia ni orang muda. Jadi dia kata, okey, lagilah isyak tu. Dia dah mula rasa nervous dah. Ni lagu mana nanti ni tarawih ni? Ya. Bila dia ikuti 2 rakaat tuan-puan sekalian, solat sunat tarawih tu, dia kata dia dah hilang fokus khusyuk dia sebab dia duk fikir masjid mana yang terdekat untuk dia tukar. Maknanya cukup 2 rakaat je lah. Yang lain tu kita pergi tempat lain lah pula. Tak boleh jadi ni kan, lutut ni dah dah menggeletar. Orang tak biasa kan tuan-puan. Jadi dia niat dah habis 2 rakaat ni, aku nak pergi masjid lain. Tapi bila bagi salam tu tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah ni orang tua. Ya, baru perasan tua sungguh pakcik sebelah ni. Assalamualaikum warahmatullahi, orang tua juga. Jadi orang tua tu yang nampak relax je solat. Tak ada nampak macam dia keluh kesah nak mencari masjid lain kan. Jadi sebelum dia bangun nak pergi masjid lain tu tuan-puan, dia cakap sekejap dengan pakcik tu. Dia kata, first time ke pakcik? Dia ingat pakcik tu macam dia. First time ke? Pakcik dia kata, tak. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun dah. Kalau tarawih Ramadan kat sinilah. Macam tu. Jadi dia heran, macam mana pakcik ni boleh kuat? Jadi dia kata, tak apalah, dia nak try lagi 2 rakaat. Malu, pakcik ni dah dekat nak 15 tahun lebih kurang kan? Takkan dia nak turun balik hanya dengan 1 malam. Jadi tuan-puan habis 2 rakaat lagi. Biasa kan orang Arab dia duduk rehat-rehat sekejap ya, macam tu kan ya. Jadi dia berbual dengan pakcik tu. Macam mana pakcik boleh tahan ya? Solat lama-lama berdiri kan? Pakcik tu pun cakap macam ni. Anak muda, kamu tahu apa beza kamu dengan kami ni, orang tua-tua yang dah duk ulang tiap-tiap tahun datang tarawih yang 1 malam berjuzuk berdiri dengan imam baca Quran tu. Kamu tahu apa beza kamu dengan kami? Maka dia jawab pakcik tadi lah, kamu solat pakai tenaga, kami solat pakai iman. Result dia pasti lain. Beza dia kat situ lah. Kamu solat pakai tenaga. Kamu fikir besok nak pergi sekolah, tadi dah penat. Pakai tenaga memang terbatas. Ada limitation tuan-puan. Dan terbatas tu sangat cepat. Ya? Kita rasa kita tua, tak boleh dah. Kita rasa kita sakit lutut, tak boleh dah. Ya? Tapi dia kata apa? Kami ni solat ni pakai iman. Bila pakai iman, itu generator dia lain tuan-puan. Jana kuasa dia lain. Dia tak sama sifat macam jana kuasa secara biologi yang kita tengok secara fizikal. Benar.